们就不能做什么？离了你，离了你，生命枯干，毫无盼望。注视葡萄树，注视葡萄树，我愿常常住在你里面。注视葡萄树，注视葡萄树，我的生命连于你心田。哦，你是生命，永远不离。枝子若不连于你，就枯干凋零。唯有住在你里面，才得丰盛生命。你的爱，你的爱，流淌如溪水。你的恩，你的恩，滋润我心田。注视葡萄树，注视葡萄树，是葡萄树，我们是枝子，藏在你里面，就多结果子。离了你，离了你，我什么都不能。你是生命，你是盼望，住在你里面，与你永不分开。你是葡萄树，我们是枝子，永远与你同在。是葡萄树，就是葡萄树，是葡萄树，我们是枝子，常常在你里面，就多结果子。离了你，离了你，我什么都不能。主啊，我住在你里面，枝子永远连于你。 Selamat sore ibu-ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. 主所爱的姐妹们，午安！ Ya, kita berjumpa lagi dalam persekutuan wanita pada sore ini. 今天下午我们又在姐妹会里相会了。 Ya, sungguh ya tidak terasa kita sudah di bulan Desember. 真的不知不觉当中，我们已经进入到年尾了，12月份了。 Sudah merasakan suasana Natal di mana-mana. 我们已经从很多地方可以感受到圣诞的气息来临了。 Misalnya dari WA, dari media sosial dan kalau kita pergi ke mall atau ke toko-toko mungkin sudah banyak hiasan Natal. 也许从我们的这个短信当中，我们的 WA 或者我们到商场走走的话，圣诞的气氛已经临到了。 Ya di gereja juga kita sudah mulai ya, teman-teman sudah mulai dekorasi Natal. 教会我们也可以看到，我们的教会已经把圣诞树装饰的这么美好了。 Kita siapkan hati kita untuk merayakan Natal pada tahun ini. 我们预备心迎接庆祝，不是纪念主的诞生的日子。 Ya memang suasana Natal selalu ya kadang identik ya dengan suasana sukacita. 当然，每一年的圣诞节是意味着我们在喜乐的情况当中来迎接。 Ya, tapi tahun ini kita jangan lupa ya, dalam suasana bersuka ini kita juga turut prihatin ya bersama saudara-saudara kita di sebagian tempat. 当然，在我们以喜的心来迎接圣诞节的时候，我们也要有同理的心，因为我们的周遭的不远的弟兄姊妹正在遭难在这个水灾的灾情。 Misalnya daerah Tapanuli, Aceh ya yang
ini kena Medan juga ya, kena banjir, kena longsor. 就是我们这苏北这一段，我们现在很近的地方，就是大班努力、棉兰，还有巴登西登布岸这些小地方，甚至到阿寨都是被水灾侵进了。Saudara-saudara kita merayakan Natal tahun ini suasananya sungguh berbeda ya. 当然，我们纪念圣诞节的时候，我们的心情会有所不同。 Ibu-ibu, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. 我们还没听到之前，我们先做一个祷告。 Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan beri kesempatan lagi buat kami boleh membaca firman Tuhan, belajar kebenaran firman. Tuhan terus mengingatkan kami, Tuhan terus mengajar kami melalui kebenaran firman dan bahkan mampukan kami Tuhan melakukan di dalam hidup kami. Tolong kedua hamba-Mu ya Tuhan yang menyampaikan maupun menerjemahkan, kiranya boleh menjelaskan dengan baik, dengan jelas, dengan dimengerti oleh saudari-saudari kami, khususnya kaum ibu di gereja kami. Kami tetap mengingat dan mendoakan saudara-saudara kami yang ada di Tapanuli, di Sibolga, yang ada di Tarutung, yang ada di Batang Toru, yang ada di Padang Besi Dempuan, yang ada di Medan, di Aceh. Tuhan, mereka mengalami bencana saat ini ya Tuhan, baik itu banjir, longsor, dan mulai saat ini Tuhan dan khususnya di saat-saat ini ada banyak kesulitan mendapatkan bahan makanan, mendapatkan bahan bakar minyak, air bersih. Tuhan, kami berdoa kiranya terus ya Tuhan boleh ada gerakan bantuan dari mana saja untuk saudara-saudara kami. Demikian kami di sini juga kami bersyukur boleh bersama-sama bergandengan tangan membantu saudara-saudara kami, dan secara khusus juga Bapa, kami bersyukur kalau ada rekan kami yang boleh pergi ke Sibolga, contoh Sucuan, Sri Faida, yang boleh mengantarkan sebagian dari bantuan yang ada ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur Bapa, kami berdoa saat ini menyerahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, sore ini Ibu-ibu kita membuka Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 46. 今天我们的讲题是起自于《使徒行传》第2章41到46节。 Ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 于是领受他话的人就受了洗。那一天，门徒也加添了3000人。 Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. 都恒心遵守使徒的教训，彼此交接、擘饼、祈祷。 Ketakjuban melanda semua orang, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. 众人都惧怕，门徒又行了许多奇事神迹。 Semua orang yang percaya tetap bersatu, dan semua milik mereka adalah milik bersama. 信的人都在一处，凡物公用。 Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 并且卖了田产家业，照个人所需用的分给个人。 Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. 他们天天同心合意，恒切地在店里且在家中擘饼，存着欢喜诚实的心用饭。 Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. 赞美神，得众民的喜爱，主将得救的人天天加给他们。 Ya, ibu-ibu sekalian, tema kita adalah hidup yang berbuah. 姐妹们，我们今天的讲题就是结果子的生活。 Nah, ibu-ibu, ayat yang kita baca tadi Kisah Para Rasul ya, 刚才我们读的经节是起自于《使徒行传》， ditulis oleh seorang
dokter atau tabib namanya Lukas. 是由路加医生所写的。 Dia banyak bersama Paulus di dalam pelayanan. 在侍奉当中，他常常与保罗在一起， Jadi dia menulis ini ya. 所以他就写下这段经文。 Bagian ini menceritakan apa yang terjadi setelah Petrus berkhotbah kepada banyak orang. 这件事记载的就是当彼得传讲信息以后发生了什么事。 Ya, Petrus kan khotbah ya, lalu banyak orang mendengar, banyak orang akhirnya juga percaya. 当彼得传讲信息的时候，很多人听了，然后信了，接受主。 Nah, apa yang terjadi dengan orang-orang Kristen pada masa yang pertama itu? 初期的教会信徒们到底做了什么？ Itulah yang kita baca tadi di pasal 2 ayat 41 sampai 46. 就是刚才我们所读的第41节到47节，这里就是他们当时所发生的。 Ya, ibu-ibu sekalian, yang pertama ingin kita perhatikan adalah bahwa iman sebagai dasar dari kehidupan yang berbuah. 所以信心就是它的根基是建在信靠而所结的果子。 Maksudnya, kehidupan yang berbuah itu dasarnya harus iman. 所以能结果子的生活生命就是信心。 Iman itu kepercayaan, 信心就是相信， bukan pekerjaan manusia atau usaha manusia. 不是人的作为、人的能力。 Memang Allah itu adalah Allah yang menyatakan dirinya sebagai pribadi yang bisa, yang dapat dipercayai. 当然，耶稣把自己献给世人看，他是一个可以相信的一个神。 Iman percaya sesuatu yang akan datang yang tidak terlihat, yang belum terlihat. 信心就是仰望那还没到来的事件。 Jadi kalau kita ini sebagai orang yang percaya kepada Allah, berarti kita ini mempercayakan seluruh sekali lagi aspek kehidupan kita kepada Tuhan. 当我们说我们相信神的时候，意味着我们相信我们生活上每一个层面所有的细节都交在神的信托于他， Mempercayakan jiwa raga kita kepada Tuhan. 把我们的身心灵都交托信靠于神， Mempercayakan kehidupan besok, lusa, tahun depan, bahkan sampai nanti setelah kematian. 就是把今天、明天、明年，甚至到以后我们最终的日子，都相信信托于神。 Hidup yang dibaharui Roh Kudus. 被圣灵更新的生活。 Saudara, seorang yang disebut murid Yesus adalah karena dia memiliki komitmen untuk memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. 一个人被称为耶稣的门徒，因为他有一个节制，就是要在他的生活当中荣耀神、高举神。 Mengapa? Karena dia sadar bahwa dia telah dibenarkan melalui iman. 因为他知道，他觉悟到，他被称义是因为他的信心， Ya, dia dibenarkan karena iman. 因为他因信而称义。 Ibu-ibu sekalian, iman kepada Yesus itu ditunjukkan dengan ketaatan. 我们要展示信心是由从顺服开始。 Taat apa? 顺服什么呢？ Melakukan firman dalam kehidupan sehari-hari. 就是在日常生活当中，我们遵行行道，遵行神的真理。 Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan firman-Ku. 主耶稣说过：“你信靠我，你就会行我所颁下的这些话语。” Bagaimana kita bisa hidup memuliakan Tuhan? 我们怎么样可以活着来荣耀神？ Ya, kita mengizinkan Roh Kudus memperbaharui hati dan pikiran kita. 我们允许圣灵来更新我们的思想、我们的心意， Dan itu akan membuat kita makin menjadi bijaksana, makin hati yang takut akan Tuhan itu ada pada kita. 所以圣灵就会让我们有敬畏的心，然后有依靠的心。 Jadi hati kita jangan keras terhadap
suara Allah Roh Kudus. 所以我们不要硬着心不领受或者不听神的真理、神的话语。 Nah, kita juga bisa memuliakan Allah dengan cara menyediakan waktu senantiasa membaca firman, berdoa, merenungkan firman Tuhan. 我们也可以接着用我们的时间常常的读经，然后思想他的话语，在他的真理当中，我们可以成长成熟。 Saya mendorong supaya kita itu tetap ya secara rutin terus melakukan disiplin rohani, yaitu hidup membaca firman, berdoa ya. 我推动姐妹们，我们要有一个规律的时间，就是怎么样来读经、祷告、思考神的话语，一定要坚持下去这些时间。 Kita baru-baru saja kehilangan seorang ibu di gereja kita yang sangat kita kasihi. 我们刚刚失去了一位我们非常爱的老姐妹， Ya, Ibu Cimuyung. 就是季慕容姐妹。 Saya di dalam khotbah di kedukaan penghiburan di sosial, saya mengatakan apa yang saya dengar langsung dari Ibu Cimuyung sebelum meninggal. 当我在上四礼拜当中，我有当讲到安慰礼拜的时候，我有说出一些季慕容姐妹亲自向我说的一些话。 Siang itu saya ke rumahnya. 那个中午我到她家里去， Karena dengar dia sakit, saya pergi melihat dia. 因为晓得她病了，所以我就马上到她的家里。 Saudara, dia katakan apa, saudara? 那姐妹们她说了什么呢？ Pagi itu dalam kondisi sakit ya, tidak sehat. Dia mengatakan dia seperti biasa, dia tetap doa, baca firman, ya itu berdoa baca firman. 所以当时她告诉牧师说，当时她那天早上她的身体状况已经不是很健康了，已经有一些的衰退。但是她说，她告诉牧师，我早上起来还照常的读经、祷告、灵修。 Saudara tahu malam itu dia dibawa ke rumah sakit. 姐妹们，你晓得吗？就是当天夜晚，她被送到医院了。 Malam itu dia tidak sadar lagi. 那个晚上起，她就不再醒悟过了， Sampai Tuhan memanggil dia. 直到神把她呼召回天家。 Saudara, saya sangat terkesan sekali dengan ibu ini. 姐妹们，我对这个季慕容姐妹非常的有印象。 Kondisi yang lemah sebetulnya dia pada waktu itu, sudah lemas dan pucat memang. Tapi dia ingat, dia tetap menjalin relasi dengan Tuhan. 当时她已经身体非常软弱，而且她的脸孔也是非常的苍白。但是她记得她跟神的关系，她就有这样的灵修的一段时间。 Yang berikutnya ibu-ibu, 接下来， kita bisa memuliakan Tuhan dengan menjalani hidup sehari-hari di dalam kekudusan dan kebenaran. 所以姐妹们，我们可以进行圣洁的生活，就是靠着我们每一天活在圣洁已经被称义的状况。 Kita sadar kita memang manusia yang lemah. 我们晓得我们是个软弱的人， Begitu gampang pikiran kita berdosa. 我们的思想很容易就犯罪了， Begitu mudah sekali mulut kita berdosa. 很容易的，我们的口就出了一些犯罪的话。 Melalui apalagi saudara-saudara, perbuatan kita, 我们的行为有时在， hati kita. 我们的行为，我们的心有时候也很容易的就犯 Begitu 罪， gampang sekali bukan? 这么容易犯的这些罪行。 Kalau kita hitung-hitung, mungkin sudah nggak terhitung dosa kita. 假如我们可以记得数算的话，当然我们记不了这么多我们已经犯了的罪。 Mungkin memang kita tidak melakukan, 也许我们不是直接的，好像犯罪这样， tapi perasaan kita, ya kadang-kadang kita kesal, kita benci, kita dendam. 但是我们的情绪、我们的感觉，有的时候会生气，有时会记仇， Kita merasa iri, bisa juga. 有时我们会嫉妒他人。 Kadang-kadang kita merasa Tuhan kenapa kok Tuhan tidak berkati aku seperti berkati orang ini atau si A atau si B.
有的时候我们会好像质问神，神啊，为什么你不赐福我像这个是这样 A 先生或者 B 的姐妹呢？ Kenapa Tuhan izinkan saya alami kesulitan ini, bencana ini? 为什么神你允许让我承受这样的重担，这个灾难呢？ Nah, saudara pikir ya, coba ya, kalau Tuhan hitung-hitung dosa kita, aduh, kita ini gimana ya, saudara ya? 所以姐妹们，当我们假如晓得神要计算我们的罪行过犯的话，那神的感觉心情会怎么样呢？ Wah, syukurlah Tuhan kita betul-betul baik dan murah hati, saudara. 感谢神，我们的神特别是有怜悯的心。 Ya, tapi itu jangan jadi alasan ya. Saya nggak apa-apa lah. Pokoknya Tuhan itu kan ampuni saya ya. Jangan gitu juga, saudara. 但是我们不要利用神的怜悯，然后我们就可以随意的犯罪，就说不要紧啦，无所谓啦，神一定怜悯我的，不许这样。 Itu namanya apa itu? Sanyong ya, sanyong. 善用， Sanyong itu apa? 呃， Menyia-nyiakan lah ya. Ya, pikirnya Tuhan begitu royal. 就是神这样白白的，好像没有价值的、廉价的把恩典赐给我们，不是的。 Ya, kita ingat ya, walaupun kita lemah, tapi kita ingat loh, kita juga dituntut untuk hidup tanggung jawab, hidup di dalam kesungguhan, menuntut diri, gitu ya. 虽然我们，所以神要我们生活在顺服当中，对自己有谨慎的，对自己也要有谨慎，也要有要求。 Nah, ibu-ibu, selanjutnya adalah kita menjalani panggilan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. 所以我们进行生活是要按照神的旨意。 Kalau orang berkata aku beriman kepada Yesus, tapi perbuatannya, karakternya tidak mencerminkan semua itu, maka sebetulnya hidupnya bisa jadi batu sandungan. 所以当某个人说我对主有信心，但是他的行为表现出不表现出神的品格的话， Mari kita sebagai 说 murid, 谎的。 mari kita sebagai murid Yesus 让我们成为主耶稣的门徒。 jauhkan diri hal yang palsu, jauhkan dari yang tidak benar, tidak suci, yang menyimpang dari jalan Tuhan. 远离这些虚假的、不对的、不正确的、不圣洁的，然后偏离主的道。 John Calvin mengatakan orang suci bukan orang yang tanpa dosa, tetapi seseorang yang mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap dosa sekecil apapun. John Calvin 曾经说过，一个圣洁的人不是没有犯罪过的人，但是他有一颗对无论是多小的罪，他有敏锐的心。 Nah, saudara, kita orang percaya itu adalah surat Kristus yang terbuka. 我们成为基督徒，其实在众人面前，我们是好像主基督敞开的一封书信。 Tujuan surat dibuat adalah untuk dapat mencurahkan segala isi hati, pikiran, dan perasaan si penulis. 我们把信写出来，就是要把我们内心里面的一切的，把它倾吐出来，写在这封信上。 Nah, melalui surat itu orang bisa membaca, bisa memahami apa tujuan dan apa yang sebetulnya ada di dalam maksud dari si penulis. 所以借着书信，那个读的人可以理解这个作者到底他要表现什么，他的自己的品格是什么，他的目的是什么。 Kita sebagai pengikut Yesus, 我们成为基督的跟随者， kita adalah surat Yesus yang terbuka. 我们是一个敞开基督的生活的一封信。 Jadi orang tuh bisa melihat, membaca, gitu loh. 那人可以看我们的生活，他人也可以读到我们。 Nah, saudara, artinya kita sebagai orang percaya, kita menjadi pewarta kasih Kristus kepada dunia ini. 所以成为相信的人，我们成为一个宣传主的一个人。 Setiap aspek kehidupan orang percaya bisa dilihat, dibaca dengan jelas oleh orang-orang di sekitar kita. 我们生活的方方面面，各个层次的生活态度，我们周遭的人都看得一清二楚。 Inilah yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. 这就是主耶稣为我们树立榜样。 Inilah yang juga selalu diingatkan oleh Paulus khususnya dalam surat Filipi. 特别在腓立比书，保罗就是强调这一点。 Nah, tadi kan kita membaca dari Kisah Para Rasul ya.
刚才我们读的是《使徒信经》， Di sana kita lihat bagaimana orang-orang Kristen di masa awal. 刚才我们读的就是看到初期教会的信徒是怎么生活的， Hidup dalam pengajaran rasul-rasul. 在使徒的教导下，他们生活 Menjadi pedoman dari ajaran rasul, jadi pedoman. 使徒的教导成为他们的模范。 Di sekeliling mereka ada rasul-rasul palsu. 在他们周遭很多假先知、假使徒， Nah, tapi mereka fokus di sini. 但是他们专注在这一方面。 Kemudian dikatakan apa lagi? Mereka bersekutu, 接下来他们每天聚会， berdoa, 一起祷告， dan satu dengan lain saling tolong menolong ya. 彼此之间互相帮助。 Khususnya waktu itu ya, mereka sedang mengalami penderitaan khususnya penganiaya. 当时他们面对的就是逼迫的威胁， Itu menjadi satu hal yang penting sekali. 这是一个非常重要的时刻。 Nah, ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, 主所爱的姐妹们， mari kita jalankan hidup yang mau berbuah bagi Tuhan kita. 让我们生活活着，只为了为神结出美好的果子。 Kalau Tuhan Yesus mengatakan bagaimana hidup kita ini bisa berbuah? 假如耶稣问我们说， Ya. 你要怎么活才能够结出好的果 Apa yang 子？ Yesus katakan? 耶稣说了什么呢？ Yesus mengatakan bahwa ya kita harus tetap menempel, tetap lengket, menyatu kepada pokok anggur yaitu Tuhan Yesus. 就是成为基督徒，我们就好像葡萄树，我们要攀着连接在树干上。 Jadi kalau kita ini mau berbuah hidupnya, tapi kita tidak mau menyatu dengan Tuhan Yesus, tidak mau dengar, tidak mau lakukan firman, tidak mau hidup di dalam kebenarannya, ya bagaimana bisa? 当我们说我们的生活要结果的时候，但是我们不愿意听神的，不愿行道，我们也不愿意亲近神，怎么样能够结出圣灵的果子呢？ Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat penting. 主告诉我们一个非常重要的话语： Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. 除我以外，你什么都做不了。 Nah, lihat ya. Apa yang saudara mau lakukan? Apa yang saya mau lakukan kalau begitu? 假如这样的话，你和我要行出什么来呢？ Apakah kita pikir kita ini mampu, kita sanggup? 或者我们自己想，我做得到，我能够， Hati-hati ya. 所以我们要非常的小心。 Tuhan Yesus mengatakan di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. 在我以外，你什么都做不了。 Mari kita berdoa. 我们来做一个结束祷告。 Ya, ibu-ibu, firman Tuhan sampai di sini pada sore ini. 所以今天的这个真理就到这里。 Terus bangun relasi komunikasi dengan Tuhan di dalam hidupmu. 在我们的生活当中，不断的建立与神与亲密的关系。 Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. 愿神祝福他的话语， Tetap jaga kesehatan, 然后我们一定要保守我们自己的健康， jaga relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama juga. 我们与神有直接的关系、亲密的关系，与我们周遭的或者是教会的弟兄姊妹都要有亲密的关 Mari 系。 kita berdoa. 我们来做一个祷告。 Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa, Tuhan tolong khususnya kaum ibu di gereja kami, agar mereka boleh tetap setia kepada Tuhan, terus tetap menjaga relasi, menjalin hubungan dengan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari melalui pembacaan firman dan berdoa. Demikian juga relasi dengan saudara-saudara di gereja. Terima kasih, kami juga tetap doakan Tuhan kaum ibu di gereja agar mereka juga Tuhan karuniakan kesehatan yang baik ya Tuhan, supaya mereka bisa terus ya Tuhan dalam kesehatan yang baik ini melakukan aktivitas mereka sehari-hari maupun juga khususnya di dalam mereka membaca firman, berdoa ya Tuhan kepadamu. Bapak terima kasih, kami serahkan Bapak sekali lagi kehidupan seluruh dari kaum ibu di gereja kami, kehidupan mereka sehari-hari, kebutuhan mereka, relasi di dalam keluarga, anak menantu, cucu mereka. Kami serahkan pasangan hidup mereka juga ya Bapak.
Terima kasih Bapa. Ini doa kami Bapa, kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amen。 Selamat sore, sampai bertemu di lain kesempatan. 姐妹们午安，希望下次我们可以再相会。再见。再见。